Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli bin Sudarman. Nombor matrik 145558 merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan Karma. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu model sekolah bercas yang berfokus kepada bahagian kantin sekolah. Kantin sekolah kami akan dinamakan holistik disebabkan komponen dan aspek di dalam kantin kami adalah menyeluruh dan bersepadu yang memenuhi 3 aspek utama dalam model sekolah bercas iaitu bersih, selamat dan ceria. Tema bagi kantin sekolah kami adalah alam sekitar dan kitar semula. Saya akan membentangkan berkaitan ilustrasi 2 dimensi. Kumpulan kami telah menggunakan aplikasi Floor Planner bagi lakaran 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Berikut merupakan lakaran 2 dimensi kumpulan Karma. Di sini saya akan menyatakan beberapa laluan penting bagi pelajar. Antaranya ialah laluan masuk ke kantin, laluan untuk pelajar membeli makanan dan juga minuman, serta terdapat laluan untuk mencuci tangan yang terletak di bahagian belakang kantin. Saya akan menerangkan ilustrasi 3 dimensi model kantin kumpulan kami. Pertama sekali, saya akan menunjukkan model kantin ini daripada beberapa pandangan, iaitu pandangan atas, sisi, depan dan belakang. Seterusnya, saya akan menunjukkan struktur dan bahagian model kantin ini. Bahagian yang pertama ialah kaunter membeli minuman dan makanan ringan. Di sini telah diletakkan pembahagian laluan beratur bagi pelajar lelaki dan juga perempuan. Bahagian yang seterusnya ialah bilik makan guru dan juga tetamu sekolah. Di dalam bilik ini telah diletakkan kit first aid dan juga pemadam api bagi tujuan keselamatan. Bahagian yang seterusnya ialah kaunter membeli makanan. Di sini juga telah diletakkan tempat laluan bagi pelajar-pelajar untuk membeli makanan. Bahagian yang seterusnya ialah kawasan rehat pelajar. Bagi kawasan rehat, telah dilakukan pembahagian bagi pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Di kawasan ini merupakan kawasan rehat bagi pelajar perempuan dan juga di kawasan ini merupakan kawasan rehat bagi pelajar lelaki. Bagi saiz meja yang bersaiz panjang seperti ini boleh memuatkan kira-kira 8 orang pelajar setiap meja, dan bagi jenis meja yang bersaiz pendek seperti ini boleh memuatkan kira-kira 6 orang pelajar setiap meja. Jumlah meja yang terdapat di model kantin ini adalah sebanyak 21 buah, iaitu dengan meja panjang, meja bersaiz panjang 6 biji dan juga meja yang bersaiz pendek 15 biji. Bagi jumlah kerusi pula yang terdapat di model kantin ini adalah sebanyak 16 buah yang bersaiz panjang dan 13 buah dan 30 buah bagi yang bersaiz pendek. Bahagian yang seterusnya ialah di bahagian belakang kantin. Di kawasan ini akan diletakkan sudut pidato bagi tujuan untuk mengasah bakat pelajar, dan di bahagian ini juga akan diletakkan sudut bacaan yang berfungsi untuk membudayakan amalan membaca dalam kalangan pelajar. Di bahagian ini juga akan diletakkan
akan diletakkan papan kenyataan dan juga poster-poster bermaklumat. Papan kenyataan tersebut akan digunakan untuk menempatkan pelbagai informasi dan juga maklumat-maklumat penting bagi pelajar. Dan bahagian yang terakhir iaitu di belakang kantin sekolah. Di bahagian ini akan diletakkan 2 biji singki bagi bagi pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Di sini juga akan dibekalkan sabun cuci tangan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan. Di bahagian ini juga akan disediakan 2 biji tong sampah masing-masing di bahagian kiri dan juga kanan, dan juga besen untuk meletakkan pinggan kotor mangkuk yang telah digunakan oleh pelajar. Dan di bahagian tengah ini akan diletakkan tong kitar semula, bertujuan untuk membudayakan amalan kita semula dalam kalangan pelajar. Saya akan membentangkan elemen-elemen kebersihan bagi model sekolah bercas di kawasan kantin. Elemen kebersihan di kawasan kantin ialah meletakkan pelapik meja yang luksina. Hal ini memudahkan pengendali kantin untuk mengenal pasti kotoran yang terdapat di atas meja selepas waktu rehat. Oleh itu, pengendali kantin dapat membuat kerja pembersihan meja. Elemen kebersihan yang seterusnya ialah sinki. Sinki merupakan kemudahan kebersihan yang sangat penting dan perlu ada di setiap kantin sekolah. Sinki boleh digunakan oleh para pelajar dan guru untuk membasuh tangan mereka selepas mereka makan. Hal ini dapat menjamin kebersihan semua pelajar dan guru selepas makan. Elemen kebersihan yang seterusnya ialah peralatan membersih seperti penyapu dan juga mop. Peralatan ini digunakan oleh pekerja kantin bagi membersihkan kawasan lantai dan persekitaran kantin sebelum dan selepas waktu persekolahan. Dengan ini, kebersihan kawasan kantin dapat dijaga dengan baik. Elemen kebersihan yang seterusnya ialah sabun cuci tangan. Terdapat sabun cuci tangan di setiap sinki bagi memastikan kebersihan diri pelajar dan juga guru terjamin. Botol sabun cuci tangan ini juga sesuai dengan tema dan mesra pelajar kerana diperbuat daripada bahan kitar semula seperti botol mineral. Saya akan sambung dengan elemen kebersihan yang seterusnya iaitu makanan bertutup. Jika makanan tidak ditutup, makanan akan terdedah kepada bakteria yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Kes keracunan makanan di kantin sekolah berpunca daripada persekitaran yang kotor, lalat yang tersingkir di atas makanan, kecuaian semasa menyediakan makanan ataupun tidak menutupkan makanan. Selain itu, tong kitar semula 3R merupakan salah satu elemen kebersihan. Tong kitar semula 3R diperbuat daripada tayar terpakai yang dicat dengan warna biru, coklat dan jingga. Kegunaan tong kitar biru ialah mengitar semula kertas, manakala kegunaan tong coklat ialah mengitar semula kaca, dan kegunaan tong jingga ialah mengitar semula tin aluminium, tin keluli dan juga plastik. Komponen kebersihan yang seterusnya adalah besen pinggan kotor. Besen pinggan kotor ini perlu disediakan oleh pekerja kantin supaya dapat memudahkan pelajar meletakkan pinggan mangkuk, cawan dan garpu yang kotor selepas mereka gunakan. Sekiranya tidak menyediakan besen pinggan kotor ini, pelajar akan membiarkan pinggan mangkuk dan cawan yang kotor di atas meja dengan begitu sahaja. Komponen kebersihan yang seterusnya adalah tong sampah. Tong sampah ini perlu disediakan oleh pekerja kantin dan diletakkan di penjuru kantin supaya dapat memudahkan pelajar membuang sampah ke dalam tong sampah. Dengan adanya tong sampah ini, pelajar tidak lagi membuang sampah di merata-rata tempat, terutama sekali di atas lantai. Dengan ini, keadaan kantin akan sentiasa bersih. Elemen keceriaan.
Yang pertama adalah skiting. Skiting ini merupakan kain rendah yang dilekatkan di sekeliling meja agar kelihatan cantik. Seterusnya, pembalut lusinan. Pembalut ini akan diletakkan di atas meja yang mempunyai bahan bermaklumat agar bahan ini tidak kotor dan tidak terkoyak. Seterusnya adalah tanaman hiasan. Pasu tanaman ini diperbuat daripada bahan kitar semula seperti botol mineral. Tanaman ini akan diletakkan di rak serta di sekitar kawasan kantin. Tanaman ini diletakkan di kantin kerana ia dapat memberi ketenangan kepada pelajar. Elemen keceriaan yang seterusnya ialah kami juga telah menyediakan satu sudut bacaan di mana meja kecil diletakkan majalah, surat khabar dan buku ilmiah. Buku-buku tersebut untuk dibaca oleh pelajar semasa makan. Dan kami juga telah menyediakan satu rak yang diperbuat daripada bahan kitar semula untuk meletakkan buku rujukan dan buku latihan. Sudut bacaan ini digunakan oleh pelajar apabila mereka ingin mencari sesuatu bahan, dan mereka juga dapat menambah ilmu apabila terdapat sudut bacaan di kantin. Selain daripada itu, kami juga menyediakan meja makan bermaklumat dan informasi di mana setiap meja makan akan diletakkan artikel-artikel mengenai isu-isu semasa, pengetahuan umum dan juga nota-nota pelajaran. Dengan ini, pelajar bukannya sekadar dapat makan tetapi juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka mengenai isu-isu semasa. Keceriaan seterusnya adalah kami juga menyediakan sudut pidato, iaitu tempat aktiviti pengucapan awam oleh pelajar-pelajar. Dengan adanya sudut pidato ini, pelajar dapat mencukir bakat dan juga keyakinan diri dalam diri pelajar. Oleh itu, setiap kelas wajib menghantar wakil untuk membuat aktiviti pengucapan awam sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Dan pengucapan awam tersebut diberi masa selama 5 minit. Seterusnya, elemen keceriaan yang ada pada kantin adalah papan kenyataan. Papan kenyataan disediakan untuk memaparkan informasi terkini sekolah seperti kejayaan sekolah dalam sesuatu pertandingan. Pada papan kenyataan tersebut turut memaparkan maklumat yang penting kepada para pelajar seperti tarikh-tarikh peperiksaan. Elemen keceriaan yang seterusnya adalah dinding kantin. Dinding kantin mestilah dicat menggunakan cat yang terang dan ceria supaya memberikan suasana yang menarik kepada para pelajar. Pada dinding kantin yang kosong digunakan untuk melukis mural kata-kata motivasi yang boleh memberikan semangat kepada para pelajar. Elemen keselamatan yang perlu ada di kantin sekolah, yang pertama adalah peti kecemasan. Peti kecemasan ini amat penting untuk persediaan sekiranya berlaku sebarang kemalangan di antara murid ataupun murid mengalami kecederaan. Jadi murid boleh merawat kecederaan mereka menggunakan perkakas yang terdapat dalam peti kecemasan. Dan seterusnya adalah laluan kecemasan. Laluan kecemasan amat penting untuk ditampal di kantin sekolah bagi murid merujuk laluan yang perlu mereka lalui sekiranya berlaku sebarang kebakaran ataupun kecemasan di kantin sekolah. Jadi murid dapat mengetahui laluan mana yang mereka perlu lalui sekiranya berlaku sebarang kecemasan ataupun kebakaran di kantin sekolah. Elemen atau komponen selamat yang seterusnya iaitu lantai kering. Seperti mana kita tahu, di kantin sekolah sering berlakunya kejadian yang tidak diingini, iaitu pelajar jatuh atau tergelincir akibat daripada lantai basah. Yang mungkin saja baru dimop oleh pihak kantin. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ini, pihak kantin haruslah memaparkan papan tanda yang menunjukkan bahawa lantai basah supaya dapat beri peringatan kepada pelajar untuk lebih berhati-hati. Selain itu, elemen komponen selamat yang seterusnya iaitu pengasingan laluan pelajar lelaki dan wanita. Seperti mana kita tahu, pelajar lelaki ini agak lasak dan mungkin mereka akan berlari-lari ke kantin pada waktu rehat. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya kemalangan antara pelajar lelaki dan pelajar wanita. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ini, pengasingan laluan lelaki
dan pelajar wanita perlulah dilakukan untuk mengelakkan berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Penjarakan sosial juga merupakan antara elemen keselamatan untuk model sekolah bercas untuk model kantin, di mana penjarakan sosial bagi tempat makan di kantin bagi lelaki dan perempuan diasingkan dan dijarakkan sebanyak 1 meter bagi pelajar pertama dengan pelajar seterusnya. Hal ini adalah untuk mematuhi dan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kesimpulannya, projek kantin model sekolah ini sangat bagus untuk mahasiswa dan mahasiswi yang bakal menjadi seorang guru. Hal ini kerana projek ini telah mengajar ahli kumpulan untuk komunikasi, bekerjasama dan mengeluarkan pendapat mengikut kreativiti masing-masing. Justeru itu, projek model ini juga diharap mampu memberi inspirasi kepada pihak sekolah untuk membuat penambahbaikan kantin sekolah berdasarkan yang telah direka oleh ahli kumpulan kami. Oleh itu, diharap projek ini mampu memberi pendedahan awal kepada bakal guru berkaitan dengan situasi sebenar. Sekian, terima kasih.